الحمد لله القائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sudah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berpesan kepada diri saya dan kepada segala jemaah sekalian, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan kita berjemput kasih dan sayang daripada Rabbul Jalil Allah Azza wa Jalla. Muslimin sedang jemaah yang dikasihi sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada hamba-Nya terlalu banyak nikmat, sebagaimana firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Maka kata Allah, sekiranya hai manusia, kamu mau menghitung, kamu mau menghisap, dan kamu mau mengira akan nikmat yang telah kami anugerahkan kepada kamu, kata Allah, pastinya kamu tidak dapat menghitung mengira akan nikmat yang terlalu banyak Allah kurniakan, anugerahkan kepada hamba. Dan di antara nikmat yang paling besar daripada nikmat-nikmat yang dianugerahkan, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul azim. Pada hari ini kata Allah, telah kami sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah kami cukupkan nikmatku kepadamu dan telah kami redha Islam itu adalah agama bagi kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan Islam, tuan-tuan sekalian, kita dapat mengenal Allah dan Rasul. Dengan Islam kita lihat manusia boleh mengenal akidah yang sebenar-benarnya, Tuhan yang patut disembah, yang layak disembah. Dan sebaliknya kita faham bahawa penyembahan kepada patung-patung berhala taghut itu hanya sia-sia dan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan Islamlah kita dapat mengenal erti dunia dan juga akhirat. Dengan Islamlah kita dapat mengenal erti hidup dan mati. Dengan Islamlah kita dapat mengenal hukum halal dan haram. Dengan Islamlah kita dapat mengenal erti yang disebut syurga dan neraka. Dan terlalu banyak pengetahuan ilmu yang Allah beri kepada manusia melalui jalan-jalan yang dinyatakan di dalam agama Islam, sebagaimana Allah menyebut juga di dalam Al-Quran: wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka kata Tuhan, kalau sekiranya kamu ambil satu jalan itu, the way of life, jalan yang kamu ambil tadi bukan daripada Islam yang memberi panduan hidup, kata Allah, maka ingat kata Tuhan, falan yuqbal minhu, akan tertolak buat selama-lamanya, tidak akan terpakai dan tidak bernilai. Walaupun kita mengakui bahawa hukum manusia ini di antara yang mendakwa bahawa hukum manusia yang paling berkesan, sedangkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di antaranya: as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pencuri sama ada lelaki dan perempuan, maka sahaja daripada dakwaan mereka yang mencuri dari sariqah, dan mereka dipotong tangan mereka. Lalu Allah menyebut jazaa'an bima kasaba, itulah hukuman yang retributif, yang setimpal dengan apa yang diperbuat. Kamu mencuri, maka hukum ini. Maka kamu berzina, dengan hukum ini. Kamu merobak, dengan hukum ini. Maka kamu minum arak, dengan hukum ini.
prevention of the crime, yang dikatakan jenayah kriminal yang dilakukan oleh banyak manusia, termasuk daripada kalangan mereka orang-orang yang mengaku Islam. Bila mana kita laksanakan hukum Allah, itulah yang disebut pencegahan yang datang daripada aku, kata Tuhan. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, persoalan isu di hari ini, bagaimana kita memegang Islam, bagaimana kita menghayati agama Islam, bagaimana kita berperanan sebagai penganut Islam. Pengakuan I Muslim, I Mu'min belum tentu dapat dizahirkan dalam bentuk implement, dalam bentuk praktikal, dalam bentuk amali yang sebenar-benar. Satu hadis Nabi SAW yang agak panjang, Nabi bersabda, yushikul ummah an tada'a alaikum kama tada'an akalatu ila qas'atiha. Faqala qa'il ya Rasulullah wa min qillati nahnu yawma idhin. Qala bal antum yawma idhin kathirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sayl wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahna. Faqala qa'il ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut, atau kama qala rawahu Abu Dawud. Yang Nabi sebut ini dicatat di dalam suatu kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Syekh Abu Ali Al-Majari An-Nadwi Al-Makki menyatakan syarah hadis ini berkaitan dengan keadaan tanda kiamat yang akan kita hadapi. Mungkin kita dah hadapi, sedang hadapi, dah berlaku yang dah lalu, kemudian yang akan datang future. Inilah yang Nabi sebut akan datang pada satu masa ini, kata Rasulullah. Tak jauh lagi masa hidup aku dengar apa yang aku nak ceritakan, kata Nabi. Apa dia, tuan-tuan? Nabi kata seluruh dunia akan mengerumuni negara Islam dan di mana sahaja ada umat Islam. Dan Nabi buat analogi, perumpamaan akalatu ila qas'atiha, macam makanan sudah tersedia di hadapan. Tak siapa lagi yang pun nak makan, nak lahap, nak kendara, macam-macam nak ungkapan bagi mereka yang dengan makanan yang sudah terhidang di hadapan. Waktu kita nak berbuka puasa dan seumpama, mana sahabat tak sempat nak berdoa, tak sempat nak bismillah. Macam itulah Nabi sebut musuh-musuh Islam ni, tuan-tuan, yang berada di seluruh dunia. Antara yang disebut makhluk manusia tidak lain tidak bukan, yang pertama yang dikatakan ialah Yahudi dan Nasara. Mereka inilah yang hari mempunyai perancangan yang cukup legit, yang halus. Mereka mendekati negara Islam, mereka mendekati orang-orang Islam tak payah dengan senjata yang canggih, manggih, yang sophisticated, tetapi cukup dengan sekadar mereka dapat melumpuhkan pemikiran umat Islam, dan mereka berjaya menjaga budaya yang mereka masuk ke dalam masyarakat Islam. Akhirnya kita lihat Andalusia, negara Islam 800 tahun ditakluk dan dipimpin oleh Khalifah Islam bermula daripada tahun 82 Hijri, dan tamatnya kerajaan Islam Andalusia pada tahun 892 Hijri, bermula dengan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Musayyib, pahlawan Islam, panglima Islam yang hebat. Maka bersilih ganti pemimpin Islam dan kerajaan Islam melaksanakan hukum Quran dan hadis, bermaksud mereka melaksanakan hukum Allah. Dari 800 tahun Islam bertapak di Andalusia, kita baru lebih kurang 56 tahun merdeka. Kita sambut baru Independence Day, hari kemerdekaan yang 56. Mereka lihat 800 tahun mereka boleh pegang negara Andalusia yang hari di Spanyol, Spain, Real Madrid, macam-macam iklan bola sepak yang terkenal di dunia. Tuan-tuan sekalian, apa yang orang-orang yang disebutkan tadi Nasrani yang memusuhi Islam, Yahudi dan seumpama, maka dia pun nampak yang pertama dia cuba nak melemahkan Islam dengan pemberian rokok secara berjumlah sigaret. Wallahualam sama ada dalil ke waktu itu Goldflake, Goldleaf, Benson and Hedges, tapi pastinya nama dalil itu adalah nama seorang Yahudi. Benson nama seorang Yahudi, Hedges nama seorang Yahudi, Russell begitu juga, Winston dan seumpamanya. Maka rokok yang diberikan tadi akhirnya lalai umat Islam, sikit demi sedikit dilalaikan dengan smoking. Mereka mula dan pandai menghisap rokok. Yang kedua, mereka beri yang disebut Arab Khamar secara percuma, FOC, free of charge. Tak payah bayar, hidupkan tiger
pesta dan seumpama yang lain. Tak payah-payah dia bagi mula umat Islam minum arak dan khayal. Mereka dah pening dan berdengung kepala dan mula mereka nak berhibur. Lalu orang-orang Nasrani mereka meracuni pemikiran umat Islam dalam erti kata in bracket melemahkan. Akhirnya orang-orang Islam lalai dengan muzik at-tukhidatil qiyad wal ma'azif. Bila mana mereka melihat umat Islam rupanya senang kita lemahkan di antaranya dengan muzik, dengan nyanyi-nyanyian. Lalu mereka pun mainkan muzik dan wujudlah suatu keadaan memuja selebriti, artis, penyanyi dan seumpama yang mereka agungkan pada waktu itu. Akhir tahun 892 Hijrah, sekaligus Islam tumbang di negara Islam yang kuat. 800 tahun Islam bertapa. Yang hari ini tinggal tuan-tuan hanya syarikat haji dan umrah, syarikat yang disebut Andalusia Travel and Tours, Ustaz tahu Cik Mak. Itulah yang tinggal hari. Selebih sidang jemaat yang dirahmati Allah, cuba menungkan. Katalah hari ini kita 56 tahun merdeka. Baru ni Profesor Dr. Muhayya sebut dalam radio IQ. Lalu kita dengar motivasi dari ceramah dan sebagainya. Radio IQ di TV Astro. Berani Profesor Dr. Muhayya Stadiah menyatakan kita 56 tahun merdeka. Tetapi kajian yang dibuat terkini 85% umat Islam tidak sembahyang 5 waktu sehari Islam. Hanya sekitar 15% saja umat Islam yang sembahyang di seluruh negara. Let's say kita katakan 10 juta 10 million umat Islam di seluruh negara, bermakna 8.5 juta tak sembahyang 5 waktu sehari semalam. Hanya lebih kurang 1.5 juta saja yang sembahyang 5 waktu sehari semalam. Saya menambah ada 25,000 rumah ibadat di seluruh negara, masjid, surau diri jemaah dan seumpama dengannya. Ada 25,000 rumah ibadat balui umat Islam yang hanya sembahyang 5 waktu, sekitar 15% daripada 100% kita katakan umat Islam 10 juta, belum hampir 15 juta. Apakah ini yang kita boleh banggakan? Apakah ini yang kita boleh rasa bahawa kita mempunyai sainti, kekuatan, strength yang kita akan ampuh dan jitu daripada apa yang disebutkan tadi? Ditambah lagi baru-baru ni berita memaparkan satu keadaan hari ini dan juga laporan di seluruh negara mengikut laporan statistik di Bukit Aman Polis, maka jenayah jiwana daripada 30% meningkat sehingga 130% hanya tempoh 6 months ini, 6 bulan sahaja. Dalam tempoh 6 bulan kenaikan yang dikatakan jenayah jiwana and the age bawah 18 tahun sudah meningkat 130%. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya menyentuh hadis Nabi SAW yang Nabi kata tadi, bila mana kamu lihat seluruh dunia akan mengerumuni orang-orang Islam dan negara-negara Islam. Lalu sahabat bertanya, wa min qillat nahnu yawma idin, sebab kenapa Rasulullah, adakah orang Islam wajib di jumlah bilangan sikit? Nabi kata jawabnya, qal bal antum yawma idin katsir walakinakum ghusatun ka ghusatis sayl. Bahkan Nabi kata umat Islam kuantiti ramai. Hari ini statistik yang terkini umat Islam di seluruh dunia 1.8 bilion, 1.8 bilion umat Islam di seluruh dunia. Tuan-tuan pergi ke US, tuan-tuan tengok di Las Vegas, tuan-tuan tengok di California, tuan-tuan tengok di Los Angeles, tuan-tuan tengok di UK, tuan-tuan pergi ke Scotland, di Aberdeen, tempat yang paling utara di UK, United Kingdom. Tuan-tuan tengok di Scotland ada masjid, di Glasgow, di Edinburgh, di Dundee umpamanya ada masjid, di Manchester umpamanya, Old Trafford tak jauh dengan Stadium ada masjid. Tuan-tuan pergi pula di North London, di East London, Central London pun ada masjid. Tuan-tuan jenguk sepeda pergi ke negara Eropah, di Perancis ada 2,000 buah masjid, di Paris ada 300 buah masjid. Tuan-tuan pergi ke Switzerland, di Geneva, di tengah-tengah kota Geneva ada masjid, di Italy, di Mont Blanc, di Chamonix. Begitulah tempat yang mereka katakan perdalaman sepadan border antara Italy, Switzerland dan Perancis pun ada 40 Muslim family di situ. Dan tuan-tuan pergi ke Sweden, di Lund, di Malmö dan di Stockholm, tuan-tuan tengok di Sweden pun ada masjid. Tuan-tuan pergi ke Germany, di Frankfurt saja ada 70 buah masjid. Tuan-tuan menjengah pula pergi ke Holland, di Netherlands, di Belanda, tuan-tuan tengok
bagaimana kekuatan Islam hari ini di Belanda walaupun 2 juta, seolah Islam ada 20 juta. Dan tuan-tuan, kebanyakan negara-negara Eropah hari ini yang disebut banyak masjid, ramai orang Islam. Very beautiful Islam in Europe now, kata Mufti Bosnia Herzegovina. Dan tuan-tuan tengok di mana, di Rusia, di Moskow dan seumpama. Tuan-tuan tengok ke Beijing, di Gonsa. Tuan-tuan tengok di seluruh dunia hari ini, sehingga di kutub utara pun bakal dibina masjid bermakna. Kalau di seluruh dunia tuan-tuan, 1.8 bilion bermakna umat Islam ramai. Dan tetapi Nabi kata, walakin aku usatun ta'usat isyai. Bahkan ramai yang kamu kualiti macam buih yang timbul pada waktu banjir. Macam mana yang dikatakan buih mudah pecah dan meletup bila disentuh, bila diputar. Walaupun ramai, tetapi tidak boleh berkeupayaan yang cukup rendah dan kualiti merasa bila mana keadaan hari ini kita terpaksa menggadaikan sampai agama kita terpelanting, iman kita tercabut dan kita nampak Islam yang tidak. Nabi menyatakan bahawa pada waktu itu Nabi kata, wala yabqal Islam illa ismu, wala yabqal Quran illa rasmu. Tidak ada apa lagi pada Islam melainkan nama, tidak ada lagi pada Al-Quran. Tidak infraksi dan tidak meletakkan Al-Quran the first place. Mereka letakkan second place, the third place, dan seumpamanya mereka menghidup dan mereka menyindir hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Adakah ini saat waktu zamannya yang dinyatakan Rasulullah? Cuba fikirkan hadirin sekalian, bukan sikit jumlah bilangan orang Islam yang saya nak khususkan tadi di dalam negara kita. Anak luar nikah statistik tahun 2011 laporan maklumat pegawai dari Pejabat Pendaftaran Negara dan Kerajaan memaklumkan kepada saya, Ustaz, pada tahun 2011 Ustaz, dalam tempoh ini 1 year setahun anak luar nikah yang lahir majoriti adalah anak-anak Melayu. Itu yang register yang didaftarkan Ustaz. Sejumlah ada berapa? 214,000 anak yang lahir daripada perbuatan zina yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sidang jemaat yang berkata Allah sekalian, pelbagai slogan dan motto Hari Kebesaran Islam yang kita sambut di dalam negara kita. Beberapa hari lagi kita akan sambut awal Muharram 1435 Hijrah. Yang lepas yang dah berlalu, yang dikatakan wasatiyah tombak kesatuan umat. Kita sebut United we stand, united we fall. Bila disebut bersatu kita teguh, bila bercerai kita roh. Apakah ini yang motto dan slogan yang kita hari ini encourage, yang kita faham betul-betul? Sebab kesatuan di dalam Islam itu adalah akidah yang mantap, akidah yang jitu, dan kita boleh katakan sebagai akidah yang tulen yang kita ambil daripada Nabi SAW. Kalau sekiranya kita sambut tahun baru yang akan datang di 1435 Hijrah, kita tidak melihat pengajaran dan hikmah yang sebenar di sebalik penghijrahan Nabi SAW. Ayat yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 218 yang saya sebut dalam mukadimah khutbah tadi. Allah menyatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Maka Allah kata sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Allah menyatakan ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang sebenar-benarnya kata Tuhan yang kami rahmati mereka. Mereka itu yang kami belas kasih. Yang mereka itulah yang berbuat silap, maka kami segera mengampuni dosa yang telah mereka lakukan. Dan itulah kata Allah, ya, orang-orang yang mendapat perlindungan, wallahu ghafurur rahim. Bahkan kata Tuhan, kamilah yang maha pengampun dan mengasihi. Muslimin sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Dr. Mustafa As-Sibai menyatakan bahawa hikmah di sebalik peristiwa hijrah ataupun disebut sebagai reflective thinking, kita lihat secara yang tersirat di sebalik yang tersurat. Penghijrahan Nabi bukan kita nak tengok daripada Mekah ke Madinah semata-mata, menjadi satu sumber kehidupan everybody as a Muslim, sebagai setiap umat Islam. Baik kamu sebagai seorang datuk walaupun tidak bergerak datuk, baik kamu sebagai seorang miskin ataupun tidak bergerak seorang fakir, ataupun yang lain, kamu mempunyai pegawai yang tinggi dengan jawatan yang kamu jawat, jangan kamu angkuh, jangan kamu sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu adalah insan manusia yang biasa, kamu adalah insan manusia yang lemah, bahkan insan yang ta'ifah. Maka kata Allah, kami jadikan manusia itu ta'if. Hendaklah kamu melihat pribadi Nabi SAW, sekalipun kamu sebagai pemimpin, kamu sebagai pemerintah. Sebab Nabi menyatakan ada di antara pemimpin dan pemerintah mereka yang tidak masuk ke dalam syurga dan mereka tidak cium bau syurga. Sebagaimana kata Rasulullah, sifat lam arahuma finnar,
bau syurga. Yang pertama Nabi kata qaumun ma'ahum siyatun ka'annabil baqar yadribuna bihan nas, kata Rasulullah. Pemimpin dan juga pemerintah yang kejam dan zalim kepada rakyat yang disebutkan tadi ka'annabil baqar yadribuna bihan nas. Mereka pegang cemeti seperti mana ekor lembu dan mereka libas dan berpukul kepada rakyat dan umat. Mereka zalim dan anaya. Dan Nabi menyatakan lagi di antara bentuk penganiayaan pemimpin kepada rakyat, idza kana al-maghnama duwala, bila mana mereka menghimpunkan kekayaan, mereka menimbulkan kekayaan ratus sekonyong-konyongnya, dan akhirnya mereka mengakhirkan distribut pengagihan kekayaan itu kepada kroni-kroni mereka. Kronisme berlaku kepada satu pemerintahan, dan kalau kita nampak hari ini juga tidak terlepas di negara-negara Islam, termasuklah di Mesir umpamanya yang sedang kita lihat, termasuklah di Syria, termasuklah di negara-negara Islam, kebanyakan Middle East, Timur Tengah, baik di Asia Barat dan seumpama. Pemimpin-pemimpin yang disebutkan oleh Nabi ini wujud di akhir zaman, kata Rasulullah. Yang mereka inilah yang Nabi kata, ingat, kata Rasulullah, idza fa'alat ummati 15 khasratan halal halal bala, 15 perkara maksiat. Ingat wahai pemimpin yang zalim dan aniaya rakyat, kamu tak berlaku adil, sebab Islam pemimpin mestilah berlaku al-adlah wal ihsan, adil dan berlaku kebajikan, ihsan kepada rakyat. Kamu akan soal oleh Allah di akhirat besok, apa yang telah kamu lakukan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kamu akan ditanya tentang apa yang kamu buat, tentang kepimpinan kamu, tentang apa yang telah kamu lakukan. Ada lagi pun sebaliknya berlaku, ataupun kamu rakus, ataupun kamu sekonyong-konyongnya mengambil hasil mahsul kekayaan negara, dan kamu rasa gembira dengan apa yang kamu ada. Yang kaya bertambah kaya, dan wujudlah golongan di akhir zaman ini miskin papa kedana. Muslim-muslim jemaah dan rahmati Allah, itu yang pertama golongan, kata Nabi. Bukan takat la yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha. Nabi kata tidak masuk syurga, dan mereka adalah golongan yang tidak mencium bau syurga, kata Rasulullah. Dan yang kedua kata Nabi, nisaul kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun lu'usuhunna ka'asnat matil bukhtil ma'ilah. Perempuan mereka yang berpakaian hari ini, dan anak kita tuan-tuan, menjadi satu fitnah ujian di akhir zaman. Dan sudah tentulah pengaruh yang banyak hari ini yang mereka dapat daripada media, sama ada televisyen dan yang lain. Paparan media elektronik dan media cetak hari ini menjadi gaya kehidupan trendy, up to date dan seumpama. Termasuklah alat-alat gadget dan seumpama yang sophisticated, yang canggih bangkit. Akhirnya hari ini kelalaian demi kelalaian, bukan hanya yang disebutkan tadi sampai mereka sanggup menghina hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyatakan bahawa golongan ini wala yaqdhiman Allah fi qulubikum al-wahid. Allah mencampakkan kepada mereka iaitu penyakit wahid. Lalu ditanya oleh sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan wahid? Lalu Rasulullah menyatakan wahid itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia dan benci kepada kematian, dan mereka takut akan kematian ajal yang akan datang. Inilah tuan-tuan yang kita sedang hadapi. Penyakit yang dinyatakan oleh Rasulullah. Kita susah hari ini nak mengingati tentang akhirat. Selalu fikiran kita sibuk dengan berfikir urusan keduniaan. Kita lemah dan kita malas nak berfikir tentang ukhrawi, akhirat dan kematian. Sedangkan nun yang saya nyatakan tadi di Eropah, di Perancis umpamanya, 7 tahun saya berdakwah di Eropah dan juga di United Kingdom, pengalaman experience, tengok bagaimana keadaan sahabat-sahabat pun begitu juga yang dah belajar di sana. Bila mana mereka hari ini di sana, kekuatan Islam daripada kalangan anak-anak muda, penghijrahan daripada kalangan mereka yang katakan Kristian, konverted, yang sudah masuk ke dalam agama Islam, mereka tidak lenggang kangkung, mereka tidak menyandar malas dan tidak menunjukkan yang dikatakan sebagai orang yang sudah mengenal Islam. Mereka tidak mencatat, tidak scratch image Islam. Mereka tidak melihat kepada Islam agama yang destruktif, tetapi mereka melihat bagaimana nak construct, bagaimana mereka nak develop, bagaimana mereka nak mengembangkan agama Islam. Lalu pas saya berada di Louisville dalam satu seminar, yaitu seminar himpunan belia Islam se-Eropah, saya pernah berikan satu paper, the characteristic of leadership in Muslim minority countries. Bagaimana kriteria, watak, ciri seorang yang nak menjadi pemimpin dai, dan mereka nak pergi kepada sasaran mad'u, dan sudah tentulah sifat yang ada di antaranya knowledge. Yang barat menyatakan knowledge is power, power is knowledge. Ilmu yang dikatakan tadi tuan-tuan, kalau sekiranya tidak lihat, tidak selami ambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang kita nampak? Keegoan yang katakan sifat individualistik. Dan mereka ini fikrahnya fikrah Madinah akan semua. Akhirnya mereka melihat Al-Quran bukan menjadi satu sumber rujukan. Ini yang sedang berlaku. Termasuk kebebasan yang kita nampak dikendaki oleh mereka dari kalangan NGO Komando yang mereka mendesak supaya LGBT, lesbian, kemudian gay, kemudian yang dikatakan tadi lesbian, gay, bisexual, kemudian mereka nak yang dikatakan gender dan seumpama, supaya diberi hak persamaan agama yang ada, tidak boleh dibezakan. Kalau katakan kemarin disambut dengan Halloween Day seumpama, kemudian ada bulan Februari nanti Valentine's Day, kemudian macam-macam festival perayaan dan sambutan, maka jangan dihalang dari kalangan orang Melayu Islam menyambut hari festival perayaan sambutan yang dinyatakan tadi, tuan-tuan. Termasuk mereka mahukan bahawa yang katakan negara Islam di Malaysia supaya tidak lagi disebut sebagai Islam agama resmi. Desakan ini terlalu kuat. Kenapa? Kerana umat Islam tunjang asas dan pertahanan syabab anak-anak muda tidak seperti hijrahnya seorang manusia seperti mana yang disebut namanya Sultan Muhammad Al-Fatih 24 tahun dia dapat membebaskan kota Konstantinopel menjadi conquest pada tahun 1454. Masih pada waktu itu disebut sebagai Khalifah Samudra, membebaskan kota Konstantinopel antara kemenangan dan kejayaan resminya persediaan preparation yang sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sultan Muhammad Al-Fatih muda lagi akil balik sehingga 49 tahun dia tidak pernah tinggal. Yang kedua, dia tidak pernah tinggal sembahyang sunat rawatib mengiring sunat sepadu daripada sejak akil balik sehingga dimangkat umur 49 tahun. Yang ketiga, di antara yang berusaha daripada awal hingga akhir dia tidak pernah meninggal solat malam tahajud qiyamul lail, bermula daripada usia akil balik sampai usia 49 tahun. Maka akhirnya dia membebaskan Konstantinopel daripada Empire Byzantine. Maka ini suatu kejayaan kemenangan yang mutlak. Allah melihat bila kita menolong kamu intan surah yang surga, mau tolong ku tolong kamu, kata Allah. Mau cinta ku cinta kamu, mau kasih ku kasih kamu, mau sayang ku sayang kamu, mau bagi ku bagi kamu. Kalau inilah yang kita cuba jadikan sebagai asas perjuangan kita hari ini, anak-anak boleh bangkit dan mereka tidak lalai dan tidak dilalaikan dengan dunia. Mereka tidak habis masa dengan dunia, tetapi mereka mengejar untuk